Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada panel dan peserta SITE 2020 Research Excellence Penang, Malaysia. Saya selaku salah seorang peserta dalam SITE 2020 Research Excellence Penang, Malaysia ingin membentangkan kajian saya iaitu tahap kesediaan dan sokongan bagi pelaksanaan pendekatan penggunaan teknologi, maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran guru sekolah rendah. Bagi pengenalan kajian, guru perlu berkemahiran untuk menggunakan ICT. Guru perlu berkemahiran menggunakan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di samping mengaplikasikan dan menyesuaikan strategi pengajaran dalam pengajarannya. Menurut DINGS 2019, apabila guru mengadaptasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna jika jenis teknologi dapat disesuaikan dengan persekitaran pembelajaran. Untuk masalah kajian saya, menurut NOR dan rakan-rakan 2019, peluang untuk mengadaptasikan komputer di sekolah yang terhad atas sebab bilangan perkakasan yang tidak mencukupi akan menyebabkan kekangan masa serta masalah lain timbul. Menurut Ravendran dan Daud 2020 pula juga menyatakan bahawa kualiti sesuatu sistem pendidikan yang telah dirangka dan dibangunkan tidak memberi sebarang makna jika kualiti guru itu sendiri tidak dipertingkatkan terlebih dahulu dari aspek komitmen dan kompetensi. Dan seterusnya pula, menurut Shanmugam dan Balakrishnan 2018, mereka juga menyatakan bahawa guru yang tidak mempunyai pengetahuan tentang keberkesanan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran tidak mudah untuk menerima pengintegrasian ICT dalam pengajaran mereka. Untuk objektif kajian saya, yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan guru sekolah rendah terhadap pendekatan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut jantina. Dan seterusnya adalah untuk mengenal pasti sokongan yang diterima oleh guru sekolah rendah dalam mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut lokasi sekolah, iaitu bandar dan luar bandar. Yang ketiga pula adalah untuk mengenal pasti hubungan tahap kesediaan terhadap pendekatan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah rendah mengikut umur. Untuk kaedah kajian saya telah menggunakan jenis kuantitatif dan berbentuk deskriptif dan inferensi. Untuk kajian ini adalah untuk menilai statistik deskriptif dari segi mean dan peratus dalam data demografi. Seterusnya, untuk statistik inferensi pula dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pemboleh ubah dalam kajian ini menerusi ujian T dan korelasi. Untuk instrumen kajian saya pula, saya telah menggunakan kaedah soal selidik. Kaedah soal selidik digunakan untuk mendapatkan data demografi responden dan data bagi tahap kesediaan, sokongan dan pendekatan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran oleh guru sekolah rendah. Set soal selidik disediakan melalui aplikasi Google yang terdapat perisian Google Form, dan Google Form pula diedarkan melalui aplikasi laman sosial seperti WhatsApp kepada sampel kajian. Seperti kita tahu, kita berada dalam pandemik COVID-19, jadi kita hendaklah menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Okey, seterusnya adalah sampel kajian saya. Saya mempunyai 288 orang responden dan pemilihan jumlah sampel adalah berdasarkan jadual penentuan saiz sampel Krashzi dan Morgan 1970. Dan penentuan saiz sampel tersebut dilakukan bagi mengambil kira aras kesignifikanan pada P kurang daripada 0.05 untuk mengawal ralat persampelan. Untuk jumlah populasi di daerah Serian pula adalah seramai 1,100 orang guru. Setiap responden tersebut hendaklah mempunyai ciri-ciri merupakan seorang guru, mengajar di sekolah kebangsaan pendidikan rendah dan mengajar dalam daerah Serian. Dan seterusnya pula adalah tempat kajian saya. Tempat kajian saya adalah di daerah Serian, Sarawak yang mempunyai 6 zon. 6 zon tersebut adalah zon Balai Ringin, zon Kedep, zon Tai, zon Tebedu, zon Serian dan zon Payau. Seterusnya adalah untuk prosedur persampelan. Saya telah menggunakan jenis persampelan kebarangkalian khususnya kaedah berstrata telah diaplikasikan dalam memilih sampel bagi kajian ini. Dan seterusnya pula adalah untuk pengukuran data. Pengukuran data kajian saya telah menggunakan skala ordinal dan skala nisbah. Penggunaan soal selidik menggunakan skala nominal dan ordinal pada bahagian data demografi.
secara khususnya adalah skala nominal untuk bahagian umur, manakala skala ordinal pula adalah untuk jantina. Bagi bahagian penggunaan skala nisbah pada bahagian adalah pada bahagian soal selidik B dan C. Untuk analisis data, saya telah menggunakan aplikasi SPSS jenis ujian statistik parametrik, khususnya ujian T tidak bersandar dan korelasi. Menurut Lee dan rakan-rakan 2018, ujian statistik parametrik ialah satu ujian untuk mencari kesignifikansan statistik yang sesuai digunakan apabila data kajian yang dikumpulkan dalam bentuk skala ukuran interval atau nisbah khususnya bagi memenuhi andaian-andaian yang spesifik. Untuk menjawab persoalan 1 dan 2, saya telah menggunakan ujian T tidak bersandar bagi mengukur dan menilai min dan peratus, dan seterusnya pula adalah untuk persoalan 3. Saya telah menggunakan kaedah korelasi untuk melihat kekuatan hubungan yang wujud pada pemboleh ubah bagi kajian berdasarkan jadual anggaran kekuatan perkali korelasi. Untuk kajian ini, saya telah menggunakan R untuk melabelkan nilai perkali korelasi saya. Untuk kesahan dan kepercayaan, saya telah memilih Ketua Bidang Bahasa Melayu untuk memastikan ayat soal selidik yang digunakan adalah betul dan memiliki kesahan yang tinggi. Seramai 30 orang guru telah dipilih secara rawak untuk menjadi responden bagi menjalankan ujian rintis bagi kajian ini. Ini merupakan keputusan untuk ujian rintis saya, di mana bilangan 1 bahagian A adalah demografi, bilangan 2 bahagian B tahap kesediaan guru adalah berada dalam tahap yang tinggi dan cemerlang kerana mempunyai lebih daripada 0.9, di mana keputusan ujian rintis saya adalah 0.967. Bagi bilangan 3 pula, bahagian C sokongan penggunaan ICT, keputusan ujian rintis saya adalah berada di bahagian boleh diterima kerana berada dalam lingkungan 0.7 hingga 0.8. Kemudian, untuk keputusan dan perbincangan, bagi demografi, guru perempuan adalah lebih tinggi, responden umur 40 hingga 49 adalah lebih tinggi juga, dan guru dari sekolah luar bandar adalah guru yang lebih tinggi dalam menjawab soal selidik saya. Untuk objektif 1 adalah pengenalpastian tahap kesediaan guru sekolah rendah terhadap pendekatan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut jantina. Untuk objektif 2 adalah pengenalpastian sokongan yang diterima oleh guru sekolah rendah dalam mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut lokasi sekolah iaitu bandar dan luar bandar. Seterusnya adalah objektif 3, di mana hubungan tahap kesediaan terhadap pendekatan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah rendah. Ini merupakan keputusan yang lebih spesifik bagi keputusan saya tadi. Okey, guru perempuan adalah sebanyak 52.6%, responden umur dalam lingkungan 40 hingga 49 pula adalah sebanyak 31%. Guru dari sekolah luar bandar pula adalah berada dalam 74.7%. Okey, untuk objektif 1, min jantina guru lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan jantina guru perempuan iaitu 3.947. Keputusan T-score bagi objektif ini adalah 1.126, P kurang daripada 0.05. Ini bermaksud tahap kesediaan jantina guru lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan guru jantina perempuan. Untuk objektif 2 pula, min lokasi sekolah rendah bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan luar bandar iaitu dengan skor 4.12 dan 3.689 iaitu 3.69. Keputusan T-score bagi objektif ini adalah keputusan T dalam kurungan 288 sama dengan 4.9, di mana P berada dalam bawah 0.05. Okey, ini membawa maksud sokongan yang diterima oleh sekolah rendah bandar adalah lebih tinggi berbanding dengan sekolah luar bandar. Objektif 3 pula adalah nilai R yang telah saya dapati adalah negatif 0.373, iaitu menyimpulkan hipotesis 0 ditolak, yang bermaksud terdapat hubungan sederhana negatif yang signifikan antara umur dan skor min kesediaan guru menerusi penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini membawa maksud juga semakin muda guru, semakin tinggi tahap kesediaan guru terhadap penggunaan ICT.
Keputusan kajian saya ini adalah selari dengan keputusan kajian Muila 2018, Seraji 2017, dan TO bersama rakan 2020. Untuk kesimpulan kajian saya, pengintegrasian ICT dalam pendidikan adalah keutamaan dalam dunia pendidikan. Untuk penggunaan ICT sebagai salah satu pengukuran standard bagi warga pendidik, guru dan penyelidik dalam dunia pendidikan. Lebih-lebih lagi apabila kita mempunyai generasi IT yang sedang menempuh ke dunia pendidikan, dan seterusnya pula adalah guru hendaklah menerapkan diri individu dengan pengetahuan kesediaan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan tidak lupa juga pihak pentadbir sekolah juga sangat digalakkan untuk memberi sokongan dan bimbingan bagi meningkatkan tahap kesediaan guru. Jadi selain daripada guru perlu mempunyai pengetahuan ICT, pihak pentadbir juga sangat-sangat disokong untuk mempunyai pengetahuan ICT supaya boleh membimbing guru yang mempunyai kelemahan ataupun yang menghadapi masalah dalam penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, ini merupakan rujukan kajian saya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.